wabarakatuh. Dakwah dan tabligh. Dakwah dan fadilatnya. Hadis yang keempat. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, "Lamma anzalallahu azza wa jal wa anzir ashiratakal aqrabin." Ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-saffa wa sa'ida alaihi summa nada, "Ya sabahah." Wajtama'a an-nasu ilaihi baina rajulin yaji'u ilaihi wa baina rajulin yab'asu rasulahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Abdul Muttalib, ya bani Fihr, ya bani Ka'ab, aru'aitum law akhbartukum anna khayla bisafi hadzal jabal turidu an tughira alaikum saddaqtumuni?" Qalu, "Na'am." Qala, "Fa inni nadhirun lakum bayna yaday azabin syadid." Qala Abu Lahab la'natullah, "Tabban laka sa'iral yawm. Ama da'awtana illa hadha?" Wa anzalallahu azza wa jal, "Tabbat yada abi lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab." Akhrajahu Imam Ahmad al-Bidayah wan Nihayah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, yang bermaksud hendaklah kamu memberi peringatan kepada ahli keluarga kamu yang terdekat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Bukit Safa, lalu naik ke atas bukit itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyeru, "Ya sabahah," yakni wahai manusia, besok pagi musuh akan menyerang kamu. Maka berkumpullah di sini sekarang. Kerana seruan itu orang ramai pun berkumpul berhampiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang sendiri, ada yang menghantar utusannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Fihr, wahai Bani Ka'ab, apa pendapat kamu sekiranya aku memberitahu kamu bahawa ada satu kumpulan tentera berkuda di belakang bukit ini yang akan menyerang kamu? Adakah kamu akan membenarkan kata-kataku?" Mereka semua menjawab, "Ya." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku ialah seorang yang memberi peringatan kepada kamu sebelum datangnya azab yang dahsyat." Maka Abu Lahab, semoga dia dilaknati Allah, pun berkata, "Binasalah kamu selama-lamanya. Adakah hanya untuk perkara ini kamu memanggil kami semua?" Oleh sebab kata-katanya itulah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Tabbat yada abi lahabin wa tab, yang bermaksud telah binasa kedua-dua tangan Abu Lahab dan dia sendiri telah binasa. Musnad Ahmad Bidayah wan Nihayah. Alhamdulillah tuan-tuan dia pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Bila sebut Ibn Abbas ni maksudnya anak dia bernama Abdullah, kanak-kanak dalam kalangan para sahabatnya yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini Abdullah bin Abbas dia menceritakan ketika mana awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal dakwah Nabi, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Ada satu ayat yang Allah turunkan, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka hendaklah kamu memberi peringatan kaum keluarga kamu yang terdekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia di Mekah ni, zaman dekat Mekah ni, bila Nabi zaman dekat Mekah, mula-mula dakwah Nabi ni dalam bentuk sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, nyok-nyok kan, nyok-nyok yang dekat, kawan yang rapat, yang
fakir, yang boleh berkira je. Itu yang didakwah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu peringkat Allah memerintahkan kepada Nabi supaya dakwah itu diiklankan, bagi semua orang faham, terima Islam, tahu tentang tauhid kepada Allah. Maka wa anzir ashiratakal aqrabina, maka Nabi diturunkan ayat supaya memberikan peringatan, diperintahkan supaya memberi peringatan kepada ashiratakal aqrabin, kaum kerabat yang dekat-dekat ni, orang Arab semualah zaman ni, kan. Maka Nabi SAW pergi itu atas Nabi As-Safa. Nabi pun naik ke Bukit Safa. Kemudian Nabi pun nada, Nabi pun menyeru. Apa kata Nabi? Ya sabahah. Sabahah ni, wahai manusia semua ya. Fashtama'an nas, bila Nabi pun seru semua, maka manusia pun semua berkumpul. Dia dekat Mekah ni, dekat Bukit Safa. Satu kalau orang biasa pergi buat umrah haji, dia tahulah ada Safa, ada Marwah. Jadi Nabi naik atas Bukit Safa tu, dia ada macam tempat untuk orang buat ucapan lah, kan. Maka Nabi dia naik, dia pun dipanggil wahai manusia semua. Dia tarik perhatian semua orang. Kemudian fashtama'an nas ilaih, maka semua orang pun berkumpul. Baina rajulin yaji'u ilaih, ada yang datang sendiri, ada yang datang hantar utusan untuk dengar apa yang Nabi nak sebut ni. Maka Nabi SAW pun berkata, ya Bani Abdul Muttalib, wahai suku kaum Abdul Muttalib. Ini kaum kerabat dia lah. Itu yang dikatakan ashiratul aqrabin, kaum kerabat, pak saudara dia, kan. Memang suku kaum Nabi SAW. Wahai kaum Abdul Muttalib, wahai Bani Fihir, Arab juga ni, wahai Bani Ka'ab, ni semua Arab. Dia ada silsilah Nabi ke atas tu. Kata Nabi, ara'aitum law akhbartum aina khaira bisafil hazal jabal, adakah kamu melihat sekiranya aku ceritakan kepada kamu bahawa anna khayla bisafi hadzal jabal, ada satu kumpulan di belakang bukit ni, tentera yang akan menyerang kamu semua. Kata Nabi, sadaqtumuni, adakah kamu nak membenarkan apa yang aku bagi tahu itu? Maka pada ketika itu musyrikin Mekah dia kata, qalu na'am, mereka semua kata ya, kami kenal kau Muhammad, disebut sebagai Al-Amin, yang dipercayai. Qalu na'am, mereka kata ya. Qala, maka ketika itu Nabi SAW menyebut, fa inni, Nabi dia iklankan, itu yang katakan wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi iklankan secara umum, fa inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid, sungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang membawa agama tauhid, yang untuk mengingatkan kamu tentang tauhid kepada Allah. Nadhirul lakum, memberi peringatan kepada kamu, baina yaday azabin syadid, bahawa kalau kamu tak nak ikut apa yang aku bawa ini, tauhid kepada Allah, adalah di sana nanti bagi kamu ada satu azab yang sangat pedih, kata Nabi SAW. Nabi ingat itu. Kemudian lepas saja Nabi cakap tu, di antara yang hadir pada ketika itu ialah Abu Lahab. Abu Lahab ni dekat. Dia tu Nabi cakap tentang tauhid, dia memang dah berbulu lama dah dengan Nabi ni, kan. Dia tengok Nabi pandai-pandai lah pergi naik Bukit Safa, duk pergi buat ceramah lah pula, kan. Tiba-tiba Nabi pun dekat terus. Kadang kita kalau ada jemaah sahabat kita, jemaah tabligh, kadang lepas solat dia bangun, kan. Itu dia bangun, dia cakap, kan. Dia ambil ni spirit ni lah, kan. Dia bangun terus, kan. Kemudian terus Abu Lahab ni dia cut down, dia kata, tabbalaka sa'irul yawm, celaka engkau wahai Muhammad hari ini keseluruhannya, celaka engkau. Dia kata amma da'utana illa hadha, kau panggil kami ni semua duduk tepi ni nak dengar kau cakap ni semua, sebab ini je kah kau nak, sebab itu je kah kau panggil kami semua nak bagi tahu itu je kah, dia kata. Kemudian lepas itu Allah SWT terus menurunkan ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabim wa tab, tabbat yada abi lahabim wa tab. Ni tuan-tuan semua menghafal surah ni. Jadi surah ni, surah tabbat yada abi lahabim wa tab, diturunkan khusus untuk mencela, untuk mengkeji Abu Lahab. Telah binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan dia sendiri telah binasa. Jadi apa pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini? Hadis ini satu tajuk dia dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilah.
Jadi Nabi SAW bila arahan daripada Allah tu, wa anzir ashiratakal aqrabin, kamu anzir ni fi'il amar. Fi'il amar ni maksud dia arahan, kamu kena arahan, perintah. Ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada kaum kerabat kamu yang dekat. Jadi kita dalam kehidupan kita berada ni, setiap kita bermula pada individu diri kita sendiri, keluarga, rakan, anak beranak, jiran kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Untuk menyampaikan dakwah. Kalau sahabat-sahabat kita dalam jemaah tabligh tu lagi lah, dia keluar jauh-jauh ke sana ke sini berdakwah, ada sumbangan besar dia kepada agama Islam. Dia dalam konteks kita duduk untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, kita kena beri peringatan. Apa yang kita tahu, ada berilmu sedikit sebanyak yang kita tahu tu, kita kena beri peringatan. Ada kita pun bukannya baik sangat tuan-tuan, kita ni biasa-biasa je kan, marahin aja. Jadi apa yang kita faham, apa yang kita kerti tu, kita kena ingatkan anak, isteri kita. Yang tak tutup aurat tu, suruh tutup aurat. Yang tak solat tu, suruh solat, kan? Berikan pemahaman, ingatkan selalu. Anzir ni beri peringatan, ingat terus kita dakwah. Walaupun kita ni bukannya bagus sangat, kan? Kadang-kadang anak-anak kita tengok, macam bagus mak bapak aku ni, kan? Dulu lebih kurang, dia pun bukan tak kenal kita macam mana, kan? Tapi itulah, bila kita bercakap, berdakwah ni, kita kena intonasi, kita kena duduk di bawah. Kita tak boleh nak paksa orang hidayah Allah, tapi kita boleh pun pujuk. Pujuk kita boleh pujuk, kita ajak, cakap dengan ayat-ayat yang baik. Sebab hidayah, untuk dapat hidayah Allah, untuk jadi baik ni bukan kerja kita. Hidayah tu milik Allah. Jadi kita kena cakap dalam intonasi yang rendah, dengan merendah diri, dengan penuh harapan, dengan nak tak tunjuk kita hebat, kan? Kadang-kadang kita ni nak mak ayah, kan, kita ni jadi nak benda baik itu, kita nak macam arahan. Jadi anak-anak kita ni payah nak ikut. Dia jadi susah. Tapi bila kita cakap dalam nada yang rendah, berikan dia pemahaman yang baik, insya-Allah sedikit demi sedikit Allah akan bantu berikan hidayah, bukan kepada kita, kepada keluarga kita semua, insya-Allah. Jadi kita fahami hadis ini, kita faham, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika.